pada pagi ini sanatakallam an mawdu'in jadid wa huwa al-mal'abu wal mat'am, safhah 100, safhah 100. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini kita akan berbincang ataupun kita akan bahaskan tajuk yang baru, tajuk al-mal'abu wal mat'am pada muka surat 100. Muka surat 100. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 100 ini iaitu pelajaran yang ke-49, unit ke berapa ni? Unit yang ke-17. Pelajaran 49, unit yang ke-17. Jadi kita ada lagi satu tajuk lagi akan datang insya-Allah sebelum kita habis bahagian yang ketiga ni. Kita ada satu tajuk lagi sebelum kita habis bahagian yang ketiga dalam pembahagian buku ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni al-hiwar. Saya nak minta seorang jadi Osman, seorang jadi Atif. Seorang jadi Osman, seorang jadi Atif. Okey. Siapa yang nak volunteer jadi Osman untuk baca? Tadi yang bercakap tadi, yang hiwar tadi, okey, Kak Jamaliah dengan Mariam. Tu praktis tu Ustaz. Maaf Ustaz. Tak apa, okey tu. Al-hiwar. Tu anak Osman. معلش تفضلي. اي عثمان اوكي تفضلي. من أين أنت قديم؟ من أين أنت قادم. Yang qadim. أنت قادم. قديم tu lama. من أين أنت قادم. اوكي تفضلي. Apa dia? Ada yang Atif. Ana qadimun minal mal'ab. يلا تابعي. طارق. طارق يبحث عنك. لماذا؟ لتلعب معه. أنا ذاهب إلى الملعب. يلا تابعي. هل تذهب معي؟ لا، أنا ذاهب إلى المطعم لأتناول الغداء ثم أحضر إلى الملعب. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. Alhamdulillah. Syukran lakuma. Okey. Sekarang ni kita belajar berkaitan dengan dhamir lelaki. Kita belajar berkaitan dengan dhamir lelaki. Okey. Kita nak terjemah. Kita ambil terjemah dulu. Lepas ni kita nak cuba ubah kepada dhamir perempuan pula. Okey, Osman, dia ada dua karakter, dua individu dalam ni. Satu nama Osman, satu nama Atif. Osman dan juga Atif. Min aina anta qadim? Osman tanya. Min aina, min bermaksud dari. Aina mana? Dari mana? Anta, kamu, qadim, datang. Qadim ni isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Asal perkataannya? Qadama ke? Qadima. Qadima. Dari bawah ya. Qadim. Ana qadim minal mal'abi. Tariq yabhatsu anka. Saya datang daripada padang. Al-mal'ab. Tariq. Ada kawan dia. Nama Tariq. Seorang lagi. Tariqun yabhatsu anka. Yabhath. Apa makna yabhath? Mencari. Sedang mencari. Tariq yabhatsu anka.
Tariq mencari angka kamu. Mencari siapa? Cari Osman. Maknanya Atif ni datang daripada Padang dan dia khabarkan kepada Osman bahawa Tariq sedang mencari Osman. Osman pun tanya, limadha? Kenapa? Limadha? Kenapa? Atif jawab, lital'aba ma'ahu. Ma makna lital'aba ma'ahu? Untuk bermain. Untuk bermain bersamanya. Untuk tal'aba. Kamu bermain bersamanya. Okey, lital'aba ma'ahu, untuk kamu bermain bersamanya. Osman, ana zahibun ilal mal'ab. Saya hendak pergi ke padang. Hal tazhabu ma'i? Adakah kamu nak pergi bersama saya? Osman tanya balik kepada Atif. Atif jawab, la, ana zahibun ilal mat'am li'atana walal ghada. Atif jawab, tidak. Sebab apa? Dia tanya dengan perkataan hal. Soalan yang berbentuk soalan tertutup kan? Hal. Soalan tertutup hal. La ataupun la ataupun na'am sahaja. Ana zahibun ilal mat'am. Saya hendak pergi ke mat'am. Mat'am, apa makna mat'am? Restoran. Kedai makan dia kan, kedai makan. Kedai makan, restoran. Li'atana walal ghada. Ma makna li'atana walal ghada? Untuk mengambil makan. Untuk tengah hari. Untuk mengambil. Atanawal, mencapai, mengambil. Al-ghada, makan tengah hari. Kalau makan malam, apa dia makan malam? Asya. Al-asya. Okey. Kalau sarapan? Fatur. Fatur. Tadi dah sebut kan? Dalam hiwar tadi kita ada 2 pelakon pagi tadi. Awak ada okey, alhamdulillah. Orang lain tu bagi semangat. Bagi semangat pada orang lain semua insya-Allah untuk bercakap. Latih-latih bercakap. Li'atana walal ghada. Summa ahdura ila al-mal'ab. Ma makna summa? Kemudian ahdura, hadir. Kan dalam bahasa Melayu kita ada ilal mal'ab, ke padang. Ma'assalamah, ma'assalamah. Okey. Ma'assalamah ni bye-bye lah. Kan? Ma'assalamah. Dia faham macam itulah Osman dengan Atif jawab. Jadi maknanya ini satu perbualan yang kita sedia maklum dari sudut maknanya, kerana kebanyakan daripada perkataan-perkataan ini telah kita bahas dan telah kita berikan maknanya. Okey, sekarang ni saya nak minta kalau boleh cuba kita ubah ke dalam dhamir perempuan. Katalah yang bercakap itu Fatimah dan Atifah. Okey, Osman tu kita katalah Fatimah. Okey, cuba sekali lagi Kak Jamaliah dengan Puan Mariam. Cuba sekali lagi. Okay. Fatimah, ana Fatimah. Okey. Min aina anti qadimah? Kak Mariam. Kak Mariam tak buka mic kot ni. Afwan. Ana qadibah minal mal'ab. Tariq tu ke Zainab ya? Boleh. Zainab tab'athu anki. Okey, naam. Tafadhali. Tabi. Limadha? Lital'abina ma'aki ma'aha. Lital'abina ma'aha. Ana zahibah ila al-mal'ab. Hal tazhabina dengan saya. Saya tu. Ma'aka ke Ustaz? Hal yashabu ma'i. Tazhabina. Hal tazhabina. Ila ma'i. La ana dhahibah ila al-mat'am
walal wada. Tuma. Thumma adara ilal mal'ab. Okey. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Alhamdulillah, syukran lakuma. Okey. Dia agak susah sikit kan? Sebab apa? Sebab kita nak ubah kepada dhamir perempuan. Jadi insya-Allah nanti dia akan lagi mudah lah bila mana kita dah cuba praktiskan, kita dah cuba latih. Tadi dah kita dah latih. Jadi sekarang ni kita cuba latih lagi. Kita ada hiwar yang sebelum ni. Hiwar yang sebelum ni, tuan-tuan dan puan boleh cuba untuk tukar daripada dhamir lelaki kepada dhamir perempuan. Sebab apa? Sebab dalam buku ni semuanya kebanyakannya dhamir menggunakan dhamir lelaki. Jadi insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni dalam tajuk ini saya nampak dia terfokus ataupun dia memberi penekanan terhadap penggunaan lam. Penggunaan lam, iaitu lam dipanggil lamut ta'lil. Dipanggil lamut ta'lil. Baik, sebelum saya berpindah kepada penerangan kepada lamut ta'lil, terlebih dahulu saya nak terangkan beberapa jenis ataupun beberapa makna bagi lam. Dia sebenarnya banyak makna penggunaan lam ni sebenarnya. Kalau kita tengok dalam kitab bahasa Arab, balaghah dan sebagainya, menerangkan tentang lam ni banyak. Kitab Nahwu dia banyak cerita berkaitan dengan lam ni, jenis-jenis lam dan sebagainya. Ada lam yang berbentuk lamul jazimah, ada lamul taukid, ada lamul juhud, ada lamul istighatsah, ada lam ta'ajjub dan sebagainya. Ini jenis-jenis lam. Ada lamul ibtida', lam yang berada di depan. Contohnya dalam Al-Quran, la yusufa wa akhuhu ahabbu ila abina walal akhiratu khairun laka minal ula. Ini jenis-jenis lam yang ada di dalam penggunaan bahasa Arab. Tapi hari ini saya nak cuba nak ambil beberapa contoh sahaja, beberapa jenis lam sahaja untuk berkongsi sebagai satu penerangan, sebagai satu permulaan kepada kita semua untuk kita memahami berkaitan dengan penggunaan lam di dalam bahasa Arab. Baik. Jenis yang pertama yang saya nak kongsikan pada hari ini ialah lam bermakna al-milk. Lam dengan makna milk. Lamul milki. Lamul milki dipanggil. Lam dengan makna milik. Lam ni dari sudut nahwunya ialah lamul jarri. Lam jar. Lam huruf jar. Lam huruf jar dengan makna milik. Dengan makna milik. Contohnya dia ni masuk kepada dua jenis zat. Dua jenis zat. Wa mashubuha yamlik. Contohnya macam mana? Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Bagi Allah. Makna kita nampak kan? Lamul milik dengan makna bagi Allah, milik Allah. Contohnya lagi, ad-daru li Sa'id, rumah itu li Sa'id, untuk ataupun milik Sa'id. Ad-daru li Sa'id, rumah itu milik Sa'id. Ini salah satu daripada makna huruf lam. Baik. Kemudian yang kedua, ada yang dipanggil dengan lam al-ikhtisas. Lam dengan makna khusus. Khusus untuk. Dipanggil dengan lamul ikhtisas. Ikhtisas. Contohnya di sini dia bagi alhamdulillah. Pujian itu khusus untuk Allah. Pujian itu khusus untuk Allah. An-najahu lil'amilin. Kejayaan itu bagi orang yang bekerja. Al-fasahatu li Quraisy. Fasahah, kefasihan itu khusus untuk Quraisy. Al-fasahatu li Quraisy. Jadi ini di antara makna-makna ikhtisas. Contohnya yang lebih jelasnya ialah alhamdulillah. Segala pujian itu
khusus untuk Allah. Tapi lam ni apa? Ni juga dipanggil dengan lamul jarri, lam huruf jar. Baik. Kemudian yang ketiga. Saya ambil 4 saja hari ni. 4 saja. 4 ataupun 5 lah kalau sempat insya-Allah. Yang ketiga ialah lam syibhul milik. Macam nak milik. Syibih ni maknanya macam. Seolah-olah macam milik. Contohnya macam mana? Contohnya al-lujamu lil faras. Al-faras, apa makna al-faras? Tahu tak makna al-faras? Apa tahu makna al-faras? Al-faras ialah kuda. Al-lujam ni apa ni? Dia punya kuku besi apa ni? Ladam. Ladam tu al-lujam dipanggil. Ladam lil faras. Ladam untuk kuda. Maknanya bukan milik kuda tu tapi digunakan milik tu. Al-lujamu lil faras. Ini makna lam. Makna lam ni banyak lagi. Lamut taukid, lamul ibtida' seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi ini di antara makna-makna lam. Tapi ini bukan tajuk perbincangan kita. Yang kita nak bincang ialah berkaitan dengan lamut ta'lil ataupun lam as-sababiyah. Lamut ta'lil dan juga lam as-sababiyah. Walaupun lamut ta'lil ini ialah lam yang berbentuk huruf jar dari sudut i'rabnya, dari sudut kedudukannya dipanggil dengan huruf jar. Tetapi hiyallati yakunu ma ba'daha sababun fi husuli ma qablaha. Apa maksud lamut ta'lil? Lamut ta'lil ialah yang menjadi yakunu ma ba'daha. Yang mana dia ni merupakan, jadilah dia tu selepasnya itu sebab pada terjadinya apa yang sebelumnya. Itu maksudnya lam ta'lil. Lam sebab. Lam yang menunjukkan sebab. Contohnya macam mana? Contohnya inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah. Baik. Dia kata di sini apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, iaitu lam itu yang mana selepasnya. Apa yang selepas lam? Tahkuma, untuk kamu berhukum. Untuk kamu berhukum itu ialah menjadi sebab kepada terjadinya apa yang sebelumnya. Untuk kamu berhukum itu ialah sebab kepada penurunan kitab kepada kamu. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq ni ialah berpuncanya daripada apa? Tujuannya, ta'lilnya. Tujuannya ialah supaya kamu berhukum dengannya di antara manusia. Ini maknanya dipanggil dengan lam tujuan, lamut ta'lil, lam sebab. Cuma di sini tuan-tuan dan puan-puan, cuma di sini ialah apabila adanya lamut ta'lil ini. Apabila adanya lamut ta'lil ini, lamut ta'lil ini dia hanya masuk kepada fi'il. Dia hanya masuk kepada fi'il. Tahkuma ni asal perkataan apa dia? Tahkuma ni hakama yahkumu kan? Ya. Okey. Jadi ini fi'il. Fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' di sini, maka tuan-tuan dan puan-puan hendaklah dibaca dengan fathah. Dibaca dengan fathah. Dibaca dengan fathah. Selepas lam ni, fi'il yang datang selepas lam, maka hendaklah dibaca dengan fathah. Contoh dalam perbualan yang kita nampak, yang kita telah sebutkan, yang telah kita terangkan di dalam hiwar yang berlaku tadi, contohnya macam mana? Lital'aba ma'ahu. Lital'aba ma'ahu. Li'atana wala. Atanawalu asalnya atanawalu, tapi bila mana masuknya lam, maka li'atana wala. Dia tak boleh baca li'atanawalu, li'atana wala. Lital aba, asalnya tal'abu, tapi lital aba. Sebab apa? Sebab masuknya lamut ta'lil, lam yang menunjukkan sebab. Sebab apa? Limadza, kan dia tanyakan, limadza
lital'aba. Supaya, agar, bertujuan. Contohnya lagi, ana zahibun ilal mat'am. Saya hendak pergi ke kedai makan, ke restoran ataupun ke kantin, li'atana walal ghada, untuk bertujuan untuk makan tengah hari. Contohnya macam tu. Yang berlaku di dalam hiwar yang telah kita jalankan tadi, yang telah kita lakukan tadi. Jadi ini di antara makna yang dipanggil dengan lamut ta'lil ataupun lam as-sababiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak boleh faham tak maksud daripada lam at-ta'lil ataupun lam as-sababiyah ni? Kalau ada soalan ataupun kurang faham, kurang jelas, saya akan jelaskan lagi. Dipersilakan. Boleh faham Ustaz, tapi Boleh nak faham. tanya, Okey. lam tu masuk dalam fi'il mudhari' saja, tapi bukan madi ya? Ia bukan madhi. Okey, terima kasih. Apa? Sebab, okey, saya nak terangkan lagi, dia jadi panjang lah pula. Dia akan ada dipanggil dengan an mudmaratan. An mudmaratan. Dipanggil. Lamut ta'lil. Lam as-sababiyah. Lamut ta'lil. Jadi, lamut ta'lil ni, selepas lam ni sebenarnya dia ada ditakdirkan, dia ada an. Li'an apa ni? Li'an tal'aba ma'ahu ataupun li'an atana walal ghada. Boleh juga. Sama ada kita nak letak an ataupun tidak ada masalah. Cuma yang penting fi'il yang ada selepasnya itu hendaklah dibariskan dengan baris nasab, iaitu fathah. Maksud dia bila ada an, nun kan? Di an, so dia hujung dia baris atas ya Ustaz? Ya, baris atas. Ikut keadaan lah. Okay, Ikut keadaan. Cuma yang nasab tu nantilah. Kita akan masuk dalam nahwu nanti. Cuma yang di sini kita letakkan untuk letakkan baris fathah sahaja. Supaya senang nanti. Baik. Yang lain-lain pointan boleh? Pointan? Boleh faham ke agak-agak? Tak berapa Ustaz. Tak berapa jelas Tak berapa jelas. Tak berapa jelas kena bagi tahu. Okey, tak berapa jelas kena bagi tahu. Kalau tak bagi tahu, saya terus je. Bila teruskan nanti tertinggal banyak. Okey. Ustaz, Ya. saya nak komen je. Sebab bila Ustaz tu nota Ustaz tu dalam Jawi, saya tak Kurang. boleh. Okey, tak apa. Jadi lambat nak faham, nak kena tenung dulu. Saya tak sempat nak translate. Okey. Okey, tak apa. Nanti insya-Allah saya akan kongsikan. Okey. Baik. Okey, sekarang ni perbincangan kita ialah berkaitan dengan lam at-ta'lil. Lam at-ta'lil ataupun lam as-sababiyah dipanggil. Cukup tak? As-sababiyah. Lam as-sababiyah. Lam at-ta'lil ini ialah lam. Lam yang macam mana? Lam yang nak menunjukkan kepada sebab ataupun punca ataupun tujuan bagi sesuatu perbuatan tersebut. Contohnya dalam hiwar tadi, dalam perbualan tadi. Atif kata apa? Ana zahibun.
ila al-mat'am li'atanawalan al-ghada. Li'atanawalal ghada. Li'atanawalal ghada. Ana zahibun ila al-mat'am. Ana zahibun ila al-mat'am li'atanawalal ghada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Sekarang ni ialah lamut ta'lil. Lamut ta'lil ataupun lam as-sababiyah. Kita nak terangkan. Di manakah lam as-sababiyah? Lamut ta'lil di sini dalam perkataan ini. Di sini. Ini dipanggil dengan lamut ta'lil di sini. Okey, sebab tu kita terjemah tadi, saya hendak pergi ke restoran untuk. Bila makna untuk bermaksud ini bermakna ini ialah lamut ta'lil. Ini ialah lamut ta'lil. Ini ialah lamut ta'lil. Bila lamut ta'lil, datangnya lamut ta'lil dan selepasnya fi'al mudhari'. Fi'al mudhari', maka fi'al mudhari' tersebut hendaklah difathahkan. Fi'al mudhari' tersebut hendaklah difathahkan. Kalaulah dia kata ana zahibun ilal mat'ami tanpa lamut ta'lil, ana zahibun ilal mat'ami atanawalul ghada, contohnya atanawalul ghada, tapi tak bolehlah kita makna untuk. Saya hendak pergi ke mat'am, saya hendak makan tengah hari. Kan dia tak sebut pun tidak ada pun perkataan ataupun tidak ada pun diletakkan huruf lam di sini, maka hendaklah dibaca dengan dhammah. Ana zahibun ilal mat'ami atanawalul ghada. Contohnya. Saya hendak pergi ke mat'am, ke restoran untuk ataupun ke restoran dan ataupun kita kata ke restoran saya nak makan tengah hari. Tanpa ada perkataan untuk, tanpa ada tujuan, makna tujuan. Tetapi kalau kita nak kata saya hendak pergi ke restoran untuk makan tengah hari, maka dia kena letak huruf lam di sini. Huruf lam di sini sebelum daripada fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari' di sini? Atanawalu. Atanawalu. Asal perkataan atanawalu ni apa dia? Apa asal perkataan atanawalu? Siapa boleh beritahu? Tak ada seorang pun boleh tahu. Asal perkataan atanawalu. La a'rif. La ta'rifi? Atanawalu, tanawala, yatanawalu. Tanawala, buang alif kan. Kan alif tu alif mutakallim. Atanawalu ialah fi'il mudhari'. Asal perkataan ialah, turun lagi. Asal perkataan ialah tanawala. Tanawala ni fi'il madhi. Yatanawalu. Okey, yatanawalu. Boleh tasrih tak yatanawalu? Penulis Syiah boleh tasrih tak? Cuba tasrih yatanawalu. Fa'al apa Ustaz? Mudhari' ke? Fi'il mudhari', ya. Okey. Yatanawalu, yatanalani. Yatanawalani. Yatanawalani, yatanawalu. Tanawalu. Yatanawalu, yatanawalani, yatanawaluna. Tatanawalu. Tatanawalani.
Yan tanah Yatawa. yatawalli. Apa dia? Puan Mariam. Puan Mariam dia nanti. Hunna ke apa? Ya, Hunna. Ya tanah walina. Tatanawalu, yatanawalani, yatanawalina. Okey, terus. Teruskan. Okey. Tatanawalu, tatanawalani, tatanawaluna, tatanawalina, tatanawalani, tatanawalna, atanawalu, natanawalu. Okey, nampak tak tadi atana, kita nak di sini. Atanawalu, natanawalu. Atanawalu, kita nakkan. Kita ada perkataan atanawalu tadi. Jadi atanawalu ialah mutakallim. Mutakallim. Jadi mutakallim ana zahibun ilal mat'ami li atana wala. Asalnya atana walu, tapi oleh kerana masuknya lam ta'lil, maka hendaklah dibaca dengan baris fathah. Baris fathah. Ini untuk mutakallim. Ya. Cuma tanya sekejap. Ya, Yang untuk hunna tu bukan yatanawalna, dia yatanawali. Ya. Yatanawalna. Okay. Alright. Yang tadi tum. Tatanawalna. Antum. Tak tadi hunna. Okey, tak apa, dah betul tadi. Betul lah. Okey. Okey, sekarang ni ialah berkaitan dengan lam ta'lil. Kita nak fokuskan di sini. Ialah lam ta'lil, penggunaan lam ta'lil ialah hendaklah dibariskan dengan fathah. Jadi Puan Intan, agak-agak boleh faham tak? Ataupun kurang lagi jelas? InsyaAllah Ustaz, saya kena tengok balik video ni. Kena tengok balik. Okey. Kat mana yang satu yang agak-agak yang kurang jelas tu? Saya nak terang pun tak tahu. Nak terang pun tak tahu. Okey. Nak terang pun tak tahu. Kemungkinan benda ni benda baru kan, benda baru. Tak apa, sebab nanti kita akan ada latihan di muka surat sebelah tu. Latihan di muka surat sebelah tu, insya-Allah. Jadi yang penting pegang. Dia panggil lam ta'lil ataupun lam sebab ni ialah bermakna untuk. Pegang makna dia makna untuk. Jadi kalau kita pun nak kata untuk, maka kita kena ada lam ta'lil ini. Okey. Biasanya untuk ni apa dia akan masuk kepada perbuatan, kepada fi'il. Dia kata dia akan masuk kepada fi'il lah. Untuk apa? Untuk makan, untuk tidur, untuk berjalan, untuk menulis, kan? Li'aqra, untuk membaca, li'aktub, untuk saya menulis, li'anzura, untuk saya melihat, li'ajlisa, ishtaraitu al-maq'ad al-jadida, ishtaraitu al-maq'ada al-jadida li'ajlisa alaihi, untuk saya duduk atasnya. Apa lagi contoh kita boleh buat? Darastu al-lughata al-arabiyyata li'atakallama bishaklin jayyid, li'atakallama biha bishaklin jayyid. Saya telah belajar bahasa Arab untuk saya bercakap dengannya dengan cara yang baik. Itu contohnya. Apa lagi contohnya? Apa kita nak boleh buat contoh? Ishtaraitu as-sayyarata al-jadidata. Apa lagi kita kata? Li'arji'a ila al-qaryah. Ataupun apa-apalah. Kita nak apa ataupun kita kata
apa-apa yang boleh kita buat. Tapi kita masukkan lam ni dengan tujuan untuk meletakkan apakah matlamat daripada perbuatan kita tadi. Matlamat dari perbuatan kita itu. Okey. Jadi itu yang penting. Kita faham makna lamut ta'lil. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Kita masuk pada muka surat yang ke 101. Nantaqi ila safhatin jadidah. Safhatin jadidah. Okey. Ada nombor 1 dan juga nombor 2. Nombor 1 dan juga nombor 2. Baik. Nombor 1. Ajib 'anil as'ilatil atiyah musta'inan bis-suwar. Ma makna? Sila jawab soalan berikut berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar. Okey, alhamdulillah. Okey, Tengku Aziza, min aina anta qadim? Ana qadim min al-mal'am. Okey, kita faham. Yang kedua, min aina anti qadimah? Okey. Tolong jawab. Min aina anti qadimah? Tu gambar apa tu? Mat'am. Mat'am. Okey, bolehlah mat'am. Puasa ni nampak mat'am je. Min aina anti qadimah? Okey, Kak Azizah silakan. Angku kita tolong jawab. Min aina anti qadimah? Tutup lah. Buka mic. Mic Kak tutup. Tengku, buka mic Kak Tengku. Oi, lupa dah tutup dah. Ana qadimatun minal al-ab. Minal ana qadimatun Minal mal'ab. Ana qadimatun minal mal'ab. Okey, jadi cakap seperti mana saya sebut, kan cakap bahasa Arab ni kena ikut dia punya mana huruf matnya, mana yang kena pendek, mana yang kena panjang, kena bagi jelas. Kalau qadimah tu lama. Kalau qadimah datang. Okey. Min aina anti qadimah? Ana qadimatun minal mal'ab. Okey. Terus min aina Muhammad qadim? Min aina Muhammad qadim? Puan Sakinah. Muhammad min al-Qadim. Muhammad qadim. Qadim. Muhammad qadim. Kita buang yang soalan tu. Min aina tu kita buang. Oh. Muhammad qadim. Qadim al Minal apa tu? Minal maktabah. Minal maktabah. Okey, Muhammad qadim minal maktabah. Muhammad qadim minal maktabah. Muhammad qadim minal maktabah. Baik. Terus yang last sekali. Apa lagi? Puan Zafran. Min aina al-mudarrisatu qadimah? Hiya qadimah minal fasli. Minal fasli. Alhamdulillah. Boleh guna hiya pun boleh, ganti nama pun boleh. Al-mudarrisatu qadimatun minal fasli pun boleh, ataupun hiya qadimatun minal fasli. Ganti terus dengan ganti nama. Kita pun bercakap pun jaranglah kalau kita tanya kemudian kita pun sebut dengan nama dia juga. Contohnya min aina Muhammad qadim? Muhammad qadim. Biasanya kita akan kata huwa qadim minal maktabah. Kalau mudarrisah orang guru tu datang daripada mana? Kita jangan cakap guru datang daripada kelas. Kita akan sebut dia datang daripada kelas. Kita boleh guna hiya qadimatun minal fasli. Baik.
Tuan-tuan dan puan, ini simple, cuma ini latihan sebagai untuk kita menyebut perkataan tersebut. Perkataan-perkataan yang mungkin kurang biasa daripada penggunaan harian kita. Baik, yang seterusnya, yang kedua. Kawin jumalan kama fil mithal. Ma makna? Apa makna? Kawin jumalan kama fil mithal. Jadikan jumlah Jawapan seperti contoh. ayat. Jadikan, kawin bermakna jadikan. Bukan kahwin. Kahwin itu lain. Kawin, jadikan. Daripada perkataan kana yakunu. Kawin. Kawin jumalan. Ayat-ayat seperti mana di dalam fil misal, di dalam contoh. Apa contoh dia bagi? Al-mat'am atana wal ghada. Maka dia kata ana zahibun ilal mat'am li atana walal ghada. Okey. Kemudian dia bagi perkataan al masjid usalliya az-zuhra. Al masjid usalliya az-zuhra. Okey. Barus, silakan. Ustaz, line clear tak? Ya, Line clear tak ni? lain clear. Okey, masjidi usolli zuhri ya Ustaz Satu Ya. Ana zahibun Ila. ilal masjidi li usalla Li zuhri. Zuhri. Li usalliya az-zuhra. Oh ya tu patah tu tahiyah Ustaz. Kena fathahkan. Ya li usalliya. Ya az-zuhra. Ana zahibun ila al-masjidi li usalliya az-zuhra. Saya hendak pergi ke masjid untuk sembahyang zuhur. Saya hendak pergi ke masjid untuk sembahyang zuhur. Okey, apa lagi? Puan Laili. Puan Laili ada? Puan Laili, okey silakan. Al-maktabah aqra al-qissah. Ana zahibun ila al-maktabah li uqri'a ke li aqra'al? Li aqra'a. Li aqra'al qissah. Li aqra'a al-qissah. Ana za, kalau Puan Laili kena ana zahibatun ila al-maktabah. Ana zahibatun ila al-maktabah li aqra'al qissah. Okey, aqra'a asal daripada perkataan qara'a. Iqra' betul? Ya, qara'a yaqra'u. Yaqra'u aqra'u al-qissah li aqra'a al-qissah. Saya pergi ke maktabah, ke library, ke perpustakaan untuk membaca al-qissah novel. Okey. Sekarang kita minta yang baru-baru. Okey, Puan Azriza belum lagi. Cikgu, silakan. Al-fasla arsuma as-surah. Silakan. Ana zahibatun ila fasla. Ila al-fasli. Ila al-fasli. Li arsuma surah. Li arsuma surah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Saya pergi ke kelas. Ke kelas li arsuma as-surah. Untuk melukis gambar. Okey. Kita minta yang baru. Puan Intan, silakan. Al-mal'ab, al-aba, al-qurrah. Ana zahibatun ilal mal'ab lil abal qurrah. Li'al abal qurrah. Qurrah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Okey, ana zahibatun ilal mal'abi. Bila ila dia baris kasrah. Dia baris kasrah. Ila al-mal'abi li al-abal qurrah. Untuk saya nak bermain bola. Li al-abal qurrah. Main al-qurrah bola. Okey.
Li'al'abal qurrah. Siapa lagi yang baru-baru ni? Okey, tak apa, kita minta Puan Nursiah. Al-maqsaf ashtari al-qalam. Silakan. Ana zahibatun al-maqsafi Ilal li ashtari. Ilal maqsaf. Ana zahibatun ilal maqsaf li ashtari al-qalam. Ana zahibatun ilal maqsafi li ashtari al-qalam. Li ashtari al-qalam. Alhamdulillah. Li ashtari al-qalam. Okey, li ashtari al-qalam. Okey, terima kasih. Okey, yang saya tak sebut nama tadi, okey, tolong buat ayat. Buat ayat sendiri. Puan Jamaliah. Okeylah, kita bagi orang mula sekali. Okey, buat ayat sendiri. Ana zahibah ila suq Ila suq, naam. li ashtariya khadrawat. Al-khadrawat. Ma makna al-khadrawat? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ma naw'ul khadrawat? Sayur apa nak beli? Ashtari al-khiyar, Al-khiyar, tomatim, tamatim, alhamdulillah. fil. Okey. Okey, banyak tu, banyak kalimat dah tu dah boleh, alhamdulillah. Okey. Jadi kita mencari benda-benda yang baru ni kan. Kita pergi kedai, kadang-kadang kita tengok satu-satu kata, satu-satu benda. Kita kata siapa dalam bahasa Arab contohnya. Kita tengok, kita search. Kan sekarang ni kan handphone ada di tangan. Masing-masing ada kan. Kita pergi di kedai-kedai ni, apa dalam bahasa Arab ni panggil. Kita cuba cari. Kalau tak betul, kita tanya. Kita cari, kita check pula dalam kamus dan sebagainya. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey. Puan Maria, cuba buat satu ayat. Puan Maria. Oh, ya. Okey, sila buat satu ayat. Ayat yang lain daripada sini. Lain ya. Ana zahibatun ilal maktabati li aqra'u al-kitab. Pergi perpustakaan. Okey. Ataupun boleh ke ila maktabati li a'mal untuk bekerja. Okey, li a'mal. Li a'mal untuk kerja apa? Di pejabat lah, di pejabat fil maktabi lah. A'mal fiha. Fiha. Li a'mal fiha, untuk bekerja di maktabah tersebut. Okey. Terima kasih, syukran, jazakillah khair. Okey. Puan Merliah. Tak ada lagi ni. Tak sebut lagi. Boleh buat ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pandai tak? Dia pandai. Ana zahibatun ila qaryati li ziyarati usrati. Ziarah usrati. Li ziyarati pun boleh. Tapi kita nak fokus ni ialah apa, lam ta'lil dia masuk kepada ziyarata. fi'il mudhari'. Li azura. Li azura. Apa dia? Ulang semua saya. Okey. Ana zahibatun ila qaryati li ziyarata. Li azura. Walidi contoh. Ataupun apa siapa li azura usrati, li azura sadiqi. Ana zahibatun ila al-qaryah li azura sadiqi, ataupun li azura usrati, untuk ziarah keluarga saya. Okey, syukran, jazakillah khair. Barakallahu fik. Baik, alhamdulillah, terima kasih pada semua yang berikan komitmen untuk kita kelas kita pada hari ini, iaitu dalam kita nak memahami berkaitan dengan lamut ta'lil, berkaitan dengan lamut ta'lil. Baik. Kemudian kita ada latihan pada muka surat sebelah. Latihan pada muka surat sebelah. Itu muka surat 102. 102. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh buatlah.
cuba buat, dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita nak cuba untuk dengar saja. Saya tak mau ulas lah. Saya nak cuba dengar saja daripada apa yang dikongsikan. Muka surat 102, kemudian muka surat 105. 102 dan juga 105. Tempat yang biasa tu. Kalau muka surat 102 kita jelas kita ada dua soalan. Ajib an al-as'ilati atiyah. Ajil hiwar al-mutasansil kama fil amsilah. Yang ni buat yang satu ni. Yang ni insya-Allah nanti kita akan jalankan hiwar nanti bersama dengan yang ini. Bersama dengan yang ini. Yang ni kita akan buat pada kelas yang akan datang untuk kita jalankan hiwar di antara dua benda tu. Cuma yang soalan yang perlu disempurnakan ialah pada muka surat ni satu dan juga yang ini. Dan juga yang ini. Yang ni. Satu dan dua. Ratib al-kalimat al-atiyah litasbah jumlatan mufidah. Ini satu, kemudian dua. Maknanya ada tiga benda yang perlu untuk kita fikirkan dan juga kita selesaikan sebagai satu tugasan untuk kita nak tengok kita faham ataupun tidak daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar ini dulu untuk perkongsian kelas kita pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan adalah sedikit sebanyak penambahan ilmu yang dapat kita ambil panduan di dalam kita nak memahami bahasa Arab. Jadi saya persilakan kalau ada soalan sebelum kita tangguh kelas kita, dipersilakan. Maaf Ustaz, saya baru masuk pukul 11 tadi nak tanya. Okay. Qadim ni tadi apa maksud dia? Apa dia? Qadim. Yang mana? Qadim. Datang. Qadim maknanya datang. Qadim bermakna datang. Okey, nanti insya-Allah boleh check lah. Boleh check dalam, nanti saya akan share video nanti. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik perbualan dan perbahasan kita insya-Allah. Jadi kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk kelas yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.